dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang bukan sahaja akan menimpa orang yang zalim secara di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahawa Allah Taala sangat dahsyat hukumannya. Baik, dalam suratul Anfal ayat 25 Allah berfirman dengan satu perintah, wattaqu. Awas, jagalah dan takutlah dan jagalah kamu semua. Wattaqu, ku di situ kita lihat perkataan wattaqu itu plural, menunjukkan bilangan ramai. Wattaqu bila ada waw, alif, ta, qaf, waw. Di situ kita lihat adanya waw dan di atas waw tu ada bulat bujur situ. Itu menunjukkan bilangan ramai. Ya, dalam disebut sebagai nahwu, disebut sebagai jamak. Kalau bahasa kita selalu pakai ni menunjukkan bilangan plural. Wattaqu, dan takutlah kamu semua. Bahasanya gitu dalam bahasa Melayu. Dan takutlah kamu semua. Wattaqu. Fitnah, dan takutlah kamu semua akan fitnah. Baik, apa makna fitnah? Fitnah di sini, di dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, fitnah mempunyai makna yang banyak. Pertama, fitnah maknanya ialah dosa. Dosa. Dua, fitnah maknanya ialah maksiat. Ketiga, fitnah maknanya ujian. Empat, fitnah maknanya menuduh orang tanpa bukti. Lima, fitnah tu maknanya keburukan. Jadi banyak makna fitnah ni. Kadang-kadang fitnah tu membawa maksud ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah kata, sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu ujian untuk kamu. Dia katakan ujian. Satu lagi, fitnah maknanya syirik. Itu yang selalu orang guna tu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Selalu kita dengarkan, memfitnah lebih buruk daripada membunuh. Fitnah di situ, maksud fitnah di situ ialah syirik. Selalu kita dengar ustaz-ustaz duk ceramah tu, kau buat fitnah, fitnah lebih besar pada membunuh tau. Fitnah dalam ayat tu membawa maksud syirik pada Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik kepada Allah tu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Jadi itu makna fitnah. Dalam ayat ini, wattaqu fitnatan membawa maksud dosa. Dan takutlah kamu akan dosa-dosa yang dikerjakan. Walaupun kita tak buat. Allah Ta'ala kata, walaupun kita tak buat, kena takut dengan dosa tu. Walaupun kita tak buat. Misalnya, kita tak bunuh diri. Kita tak bunuh diri, tapi ada orang bunuh diri. Mesti takut adanya fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Ataupun ada fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Laki-laki, jelas nak jadi perempuan. Dan dia mengaku dia nak jadi perempuan. Dan dia mengaku dia pun dah potong dia punya. Sebab nak jadi perempuan. Dia kata orang tak faham niat hasad hasrat asli hati dia. Terang-terang dia buat. Jadi satu kebanggaan pula. Itu nama dia fitnah. Ataupun hari ini orang Islam minum arak secara terang-terangan. Ataupun bertetu secara terang-terangan. Ataupun mengaku telanjur berzina secara terang-terangan. Tanpa lagi ada perasaan malu. Itu dipanggil sebagai fitnah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jaga-jaga dengan fitnah macam itu. Sebab tu bila adanya kemaksiatan macam tu, fitnah macam yang saya sebutkan tadi, apa yang kita kena ada? Perasaan takut. Maka sebelum berlaku benda-benda itu, jangan biar berlaku. Cepat-cepat. Hari ni fitnah macam ni senang. Okay? Dia senang berlaku. Ajaran sesat hari ni cukup senang. Dia buat Facebook Live, buat TikTok, buat Telegram, buat WhatsApp group, semuanya ada.
Sekejap je dia boleh sebar dan saya heran pengikut pun ramai pula. Dulu kita sebut pengikut ayah pin, sekarang mak pin. Pun orang ikut mak pin ni. Boleh ronda dalam neraka, boleh ronda dalam syurga ni, apa cerita ni walaupun mimpi. Itu nama dia fitnah. Kemaksiatan, kejahatan, kezaliman itu fitnah. Maka kata Allah, bila fitnah tadi telah merata, Allah turunkan bala. Okey. Kenapa yang kita kena takut? Sebab kata Allah, la, tidak. Usibanna. Bila dia turun, dia bukan menimpakan musibah. Kita ada sebut perkataan musibah tu bahasa Arab. Kita ni cakap Arab siang malam 24 jam tapi tak perasan. Musibah tu bahasa Arab, majlis tu bahasa Arab, semua bahasa Arab. Dulu ada orang bising kenapa guna perkataan apa nama takwim. Gunalah perkataan jadual. Jadual pun bahasa Arab. Apa benda yang tak bahasa Arab? Allah Ta'ala kata, jaga-jaga sebab bila bala datang, la, tidak, tusibana, dia tidaklah menimpakan musibah allazina zalamu minkum, kepada orang-orang yang buat zalim di kalangan kamu sahaja. Khassah, khas itu bahasa Arab. Orang Melayu sebut khas. Program malam ni adalah program khas keluarga besar Haji Mokhtar. Khas tu bahasa Arab. Perkataan yang betul dia ialah khas. Kita orang Melayu ringankan dia menjadi khas. Malam ni khas untuk dalaman ni khas. Asalnya khas. Khassah. Bila Allah Ta'ala turunkan bala, dia tak turun pada orang yang buat fitnah tadi. Khas. Tidak turun kepada mereka khas semata-mata. Tak. Dia akan meliputi semua. Sebab tu Allah Ta'ala kata tadi, kena takut. Kena takut dengan maksiat. Kena jaga betul-betul maksiat ni supaya jangan merebak, jangan diwar-war, jangan di-highlight. Jangan disukai, dicintai. Kerana Allah murka. Bila Allah murka, Allah turunkan bala, yang mana bala tu akan kena pada semua orang. Dan dia tidak hanya kena pada orang yang buat zalim tu saja. Ni dia. Wa'lamu, dan ketahuilah. Dan ketahuilah annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat dahsyat. Syadid maknanya sangat. Syadid al-iqab. Sangat dahsyat hukumannya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kisah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang syadidul iqab. Hukuman yang sangat dahsyat. Bukan setakat berlaku pada Nabi kita, zaman umat Nabi Muhammad. Nun, bermula zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dahsyatnya hukuman Allah Ta'ala bagi banjir seluruh alam. Tak tinggal. Tak tinggal walaupun apa pun. Tenggelam habis. Yang selamat satu kapal. Budak ke, orang tua ke, panjat gunung pun, banjir datang, habis lebuh. Tenggelam segala. Dengan gunung Everest pun tenggelam ke mak. Habis pecah segala tanah-tanah. Sebab tu baru ni heboh di Thailand, jumpa tulang ikan di atas bukit. Tulang ikan paus, rangka ikan paus. Terkejut puak-puak Thailand tu. Mai ke mana pula ikan paus punya tulang atas bukit. Siapa pergi panjat? Yang rajin pergi bawa naik. Maknanya ikan tu mati waktu banjir. Sebab tu pendaki Everest bila naik gunung dia jumpa cengkerang, jumpa segala kulit siput yang hanya layak duduk di dalam laut. Maknanya berapa lama bumi ni tenggelam, tuan-tuan. Berapa lama gamaknya bumi ni tenggelam. Dan tenggelam tu pula jangan kita bayangkan tenggelam tu macam tenggelam air tenang. Air kita panggil banjir tenang. Relax, duduk takung aja. Yang kita tengok di Yan Kedah baru ni,
Yang kita tengok dia tu, dia boleh bawa batu, dia boleh bawa kayu, rumah pun hanyut, jambatan pun lebur. Bayangkan berapa ribu kali ganda, berapa ratus kali ganda kekuatan banjir yang turun, yang boleh mengubah struktur dunia, bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Syadidul iqab, sangat dahsyat hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh melihat hukuman yang sangat dahsyat yang menimpa kepada umat Nabi Lut. Ya, mungkin tuan-tuan dah sampai ke negeri Sodom, negeri Gomorrah yang duduk bersempadanan dengan Israel. Bila kita pergi ke Laut Mati, kita boleh nampak hujung tu Israel. Nak naik, nak turun balik tu, lembah yang paling rendah dalam dunia, iaitu Laut Mati. Kita sekarang di Malaysia ni ada lembah Kinta, lembah Kelang. Ni lembah-lembah ni. Maknanya Ipoh ni dikelilingi oleh, saya ni duk Ipoh. Cikgu Anwar tak apa, dia duk Gelong Pepuyu. Saya ni duk di Ipoh. Duk di Ipoh ni nama dia lembah Kinta. Belah sana Gunung Keledang. Belah sana nu pula Banjaran Korbu lah, Banjaran Titiwangsa lah. Depan sana sikit Kemera Highland naik ke Pahang semua. Duduk di tengah-tengah ni lembah. Daripada Terowong Menora tuan-tuan naik Lebuh Raya tu, Terowong Menora nak pergi Kuala Kangsar tu, start daripada situ dia turun, nak turun ke Ipoh tu dia turun, nampak dah Bandaraya Ipoh. Itu nama dia lembah. Tak tinggi lagi, lembah Kinta tak tinggi lagi. Yang tingginya lembah Laut Mati. Bila sampai di sana Allah angkat bumi Sodom, Allah hempaskan balik. Tak tinggal satu pun. Dia jadi laut yang terlalu masin sampai tak ada binatang yang hidup dalam dia. Tak boleh tumbuh sebarang tumbuhan. Malah kita nak tenggelam pun tak boleh. Duk terapung di situ. Tu nama dia Laut Mati. Busuk. Yang mana pernah pergi pun dia, bau hawa dia, bau haba laut mati tu busuk. Tak bangkai apa dalam dia. Sebab apa? Fitnah. Jantan main dengan jantan. Perempuan main dengan perempuan. Laki-laki zaman tu tak bernafsu dengan perempuan, dia bernafsu dengan lelaki. Tak pernah manusia sebelum zaman Nabi Lut manusia buat perangai macam itu. Maka pertama kali dibuat di negeri Sodom, maka orang putih ambil perkataan tu dinamakan sodomi. Dia ambil daripada perkataan Sodom. Perbuatan yang dibuat nama dia liwat. Tuan-tuan yang saya muliakan, dahsyat Allah Ta'ala bagi. Begitu juga kepada umat Nabi Saleh. Allah hancurkan. Bila mereka tolak Nabi Saleh alaihissalam, bunuh unta Nabi Saleh, disembelihnya unta. Allah bagi puting beliau ribu taupan. Dan kata Allah seolah-olah negeri itu tak pernah wujud. Bayangkan. Seolah-olah negeri itu tak pernah wujud. Allah sapu bersih. Tuan-tuan yang saya muliakan, ini sejarah demi sejarah bagaimana berlaku kepada umat yang terdahulu bila menentang Nabi dan Rasul dan menentang Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam suratul An'am ayat 6. Dalam surah Al-An'am ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim
wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Baik. Okey, sekarang kita mendakwa bahawa umat sekarang adalah umat yang paling canggih. Kita mempunyai bangunan tertinggi di dunia. Di Dubai. Sekarang orang Saudi tengah duk lawan. Nak membina menara bangunan yang paling tinggi di dunia, Saudi nak bina. Sedang bina ni, tunggu masa nak siap. Dulu kita buat KLCC. Tak lama dia, Beijing potong dia. Tak lama Beijing potong, Taiwan pula potong bangunan tertinggi. Tak lama Taiwan naik, Burj Khalifa pula naik di Dubai. Maka kita mengatakan bahawa manusia mempunyai kemuncak teknologi yang paling canggih. Buat bangunan 1 kilometer panjang dia. Bayangkan Burj Khalifa tu, bangunan tu tinggi 900 meter lebih. Hampir 1 kilometer. Oi, subhanallah. Saya tanya pada engineer, arkitek, duk nyembang dengan budak-budak arkitek semua, duk nyembang dengan mereka. Saya tanya kat mereka, besi ni macam mana cerita yang nak buat bangunan ni? Dia kata besi yang membina Burj Khalifa tu, kalau disusun dari Dubai, panjang dia sampai ke Australia. Bayangkan panjang. Bukan kata panjang lah, panjang gila. Gila pun tak panjang macam itu. Daripada Dubai disusun sampai Australia. Subhanallah. Berapa ribu kilometer? Mau 10,000 kilometer ke mak? Tuan-tuan, hari ni manusia di China, dia kata dia nak membina matahari. Nak bina matahari sendiri. Susah hati kita dengar. Kita pula dengar orang nak beli tanah di bulan. Ada syarikat yang nak jual tanah lot. Dia kalau Datuk Nur Azman nak beli tanah lot di bulan boleh. Rasa cemuih yang duduk di Malaysia ni. Tak boleh pergi mana, PKP tak habis-habis. Aku nak pergi bulan. Duduk di bumi ni, PKP, baik duduk di bulan. Dia jual tanah di bulan. Wah, teknologi canggih. Hari ni kita kata teknologi canggih, tak payah pergi rumah. Kita boleh jumpa di alam maya. Tuan-tuan baca surah Al-An'am, Allah kata apa? Kita belum canggih, kita belum canggih. Allah kata apa? Alam yaraukam ahlakna. Tidakkah kamu melihat? Dalam ayat ni Allah mulakan dengan soalan. Alam. Kamu tak tengok ke? Alam yaraukam. Adakah kamu tidak melihat? Alam yarau. Adakah mereka tidak tengok? Kam, berapa? Ahlakna, yang telah kami binasakan. Min qablihim, min qarnin. Sebelum daripada mereka, daripada umat dulu-dulu. Min qarnin, umat dulu-dulu. Qurun, umat dulu-dulu. Makkannahum fil ard. Umat dulu-dulu kata Allah, makkannahum fil ard. Kami berikan kepada mereka kedudukan di atas muka bumi. Makkannahum maknanya kedudukan yang sangat kuat. Malam numakkil lakum. Yang mana kedudukan itu kami tidak beri kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan cuba tengok. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat yang telah kami binasakan? Sebelum mereka, padahal umat itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dengan kekuasaan. Dengan kehebatan. Yang Allah tidak beri pada kita. Jadi kalau orang sekarang kata kita sini canggih, zaman kita canggih, nahi kebinahi. Kalau budak-budak TikTok dia kata, oh no. Oh, tak. Yang kita dapat ni tak sebanding dengan umat dulu-dulu. Siapa cakap? Allah cakap. Ya ke Ustaz? Ya, Quran cakap.
Dulu umat dulu bukan duduk dalam gua ke Ustaz? Engkau yang duduk dalam gua. Pemikiran tak terbuka. Cuba tuan-tuan cuba tengok tu. Yang tidak kami berikan kepada kamu. Kekuasaan, kemewahan yang ada pada zaman dulu, kami tak bagi pada umat Nabi Muhammad. Yang kami tidak berikan pada kamu. Dan kami turunkan hujan atas mereka dengan selebat-lebatnya. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Tetapi kerana mereka ingkar pada Allah, kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami gantikan sesudah mereka umat yang lain. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita pergi ke Mesir. Ya, kita pergi ke Mesir, kita melawat piramid. Kita tengok piramid ni canggih. Siapa buat piramid? Orang putih kata senang. Yang buat ni makhluk asing. UFO yang buat. Sebab apa? Sebab dia tak boleh fikir. Dia habis meter out kepala dia. Macam mana zaman dulu dia boleh potong batu begitu cantik. Lurus batu dia. Mesin apa dia pakai? Mesin DIY ke? DIY kalau pakai mesin potong batu, pecah mesin tu. Macam mana dia boleh potong sama saiz batu tu cantik punya? Otak tak boleh fikir, lalas dia kata makhluk asing. Kita jawab bukan makhluk asing. Umat dulu memang hebat. Tapi adakah umat yang buat tu ialah umat Nabi Musa ataupun bangsa Firaun? Sebab tu bila dikaji, rupa-rupanya yang mula-mula buat piramid bukannya umat di zaman Nabi Firaun. Sebaliknya yang mula-mula buat piramid ialah zaman Nabi Idris alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Sebab Nabi Idris ni tahu dah akan datang nanti kemusnahan yang sangat besar di zaman Nabi Nuh. Maka mereka pada masa itu dah buat persiapan nak menyimpan segala bentuk teknologi apa semua ni dalam satu benda, dalam satu bangunan yang sangat kuat yang tak tembus. Maka pembinaan piramid dibuat. Sebab tu hari ni bila manusia selongkar, bongkar piramid, mereka nampak pelbagai benda yang mereka sendiri tak pernah jangka. Ada gambar helikopter pada situ. Ada gambar kereta, ada gambar perubatan, ada gambar doktor dekat dinding-dinding piramid. Berapa banyak dan berapa lama dah umat Islam kita ditipu dalam silibus mata pelajaran. Dia mengatakan kita manusia ni berasal daripada beruk. Manusia ni asal daripada beruk, bodoh-bodoh semua. Kalau tuan-tuan mengaku pada beruk, pulang. Kita ni berasal daripada Nabi Adam. Allah bagi teknologi dah. Pada siapa lagi Allah bagi? Pada Nabi Adam tu dah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kami ajar semua benda pada Nabi Adam. Jadi teknologi ni tuan-tuan, sebenarnya telah wujud di zaman dulu. Cuma orang Islam kita diajar. Orang zaman dulu bodoh, nak menyala api pun tak reti. Nak menyala api kena ambil batu, dipukul-pukul menyala, boleh masak. Lupakah kita teknologi yang ada di zaman Nabi Idris alaihissalam? Lupakah kita teknologi yang ada di zaman Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud? Lupakah kita pada benda-benda yang sekarang kita boleh tengok kesan-kesan mereka? Di Petra, bagaimana gunung dijadikan rumah, gunung dijadikan stadium, boleh jadi stadium terbuka di Petra di Jordan. Rumah-rumah daripada gunung yang diukir begitu cantik. Teknologi apa yang mereka pakai yang boleh membawa air daripada darat bawah naik ke atas bukit? Tuan-tuan yang saya muliakan,
Orang zaman dulu kata Allah lagi hebat daripada zaman kita. Kita ni bermula pada kosong balik. Nak capai tahap sekarang ni. Dan kenapa mereka itu hilang teknologi mereka? Kerana engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi Nuh alaihi salam. Allah Taala sebut dalam Quran wastawat 'alal judi. Kapal Nabi Nuh mendarat di atas bukit Judi. Sekarang orang jumpa gunung Ararat di Turki. Tengok daripada satelit, tengok daripada heli, ambil gambar macam bahtera di atas dia. Dibuat daripada apa? Wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Allah perintah pada Nabi Nuh, buatlah kapal dengan pemerhatian kami, pengawasan kami. Allah ajar Nabi Nuh alaihi salam buat kapal. Bayangkan tuan-tuan, orang kata kapal Titanic paling hebat. Orang kata kapal ni paling hebat. Tak, Nabi Nuh kapal lagi hebat. Binatang boleh lepak dalam dia. Segala maklum binatang duduk dalam dia. Besar mana tuan-tuan? Datang bah yang begitu besar tak tenggelam. Titanic langgar tenggelam dia. Baik. Dulu-dulu orang kata manusia tak pakai baju. Kita tengok dalam filem barat bila cerita keadaan Raja Rom, baju selempang aja. Nak gambarkan orang dulu bodoh. Mana bodoh? Mana bodoh? Adakah zaman tu manusia duduk dalam gua sedangkan mereka buat kapal? Kapal boleh buat, tiba-tiba duduk atas pokok. Kan tak logik tu. Mana logik duduk atas, boleh buat kapal yang begitu besar, tiba-tiba rumah tak ada. Duduk dalam gua. Bawa kayu satu, kejar. Rusak, nak makan. Ya ke? Mana lebih logik? Kalau bahtera boleh buat, takkan rumah tak boleh buat? Kalau kapal begitu besar dibina, takkan mereka tak boleh bina kenderaan yang lain? Ini. Kita dijajah beratus-ratus tahun. Maka selama itulah orang penjajah menjajah pemikiran kita. Sehingga sampai sekarang, kita menganggap bangsa kita bodoh. Sebab orang putih kata bodoh. Orang Melayu bodoh, orang Melayu bodoh. Dan orang Melayu sendiri angguk pula. Dia bodoh, kami bodoh. Mana masalah? Padahal orang jumpa kerih di Jepun. Di Ryukyu, di Jepun. Universiti Ryukyu, Jepun. Jumpa kerih Melayu. Jumpa dalam kitab buku sejarah mereka, orang Melayu dah sampai Ryukyu buat hubungan perdagangan dengan Jepun lah. Tahun 1400 dah pergi Jepun lah. Tapi orang putih duk sebut pada orang Melayu, nak buat jarum pun tak pandai. Oh, iyalah kami bodoh. Zaman Hang Tuah dah pergi ke Sepanyol lah. Andalus. Pergi ambil meriam. Singgah di Turki. Kerajaan Islam Uthmaniyah. Jumpa dengan Sultan lah. Khalifah. Tapi kita dikatakan bahawa orang Melayu ni tak erti apa. Sebab tu Portugis datang dengan senang yang menjajah. Sebab mereka buat meriam, kita buat kerik. Siapa kata meriam hak ada di tanah Melayu ni semua buat balik ke Portugal? Segala benda diangkut. Mereka yang menjadikan sejarah ni tak ada. Termasuklah mengatakan zaman dulu manusia primitif. Zaman sekarang canggih. Berbeza dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Orang dulu sangat canggih. Zaman Nabi Ibrahim. Lembu, anjing-anjing yang menjaga ternakan dia pun pakai rantai mah. Kaya tak kaya. Itu zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Daud.
Besi ni dia lembut dengan tangan, dia lembut. Zaman Nabi Sulaiman, jin-jin buat kerja. Saya tengok bila ke mereka jumpa periuk kuali besar baru ni. Nak heran apa di tempat lain kuali besar rumah. Siapa yang masak ni? Siapa yang buat periuk ni? Bangsa apa mereka ni? Tak payah heran. Allah dah sebut dalam surah Al-An'am ayat yang kelima bahawa orang dulu lebih kuat, lebih mewah, lagi bertamadun daripada kita. Sidang hadirin yang saya hormati, Allah hancurkan mereka, tak berbekas. Macam mana Allah hancurkan? Gempa, banjir, taufan, dan Allah gantikan kaum yang lain pula. Maka tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya bala-bala ini tidak menimpa kepada umat dia. Sehinggalah dalam peristiwa Taif, Nabi dibaling dengan batu, berdarah Nabi, turun malaikat. Muhammad, apa yang kau nak buat pada penduduk Taif? Kau nak aku hancurkan mereka? Cakap, aku hancurkan mereka. Nabi Muhammad kata, jangan. Kalau mereka semua mati, nanti siapa nak sembah Allah? Biarlah mereka. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mereka. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad doa, ya Allah bagilah hidayah pada mereka. Mereka ni tak tahu. Yang lawan aku ni yang tua-tua. Hak tua-tua ni mati, besok hak muda ni insya-Allah mereka beriman pada aku. Nabi Muhammad doa macam tu punya baik. Inilah keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan jadi macam tu. Kalau jadi banjir pun setengah-setengah tempat. Setengah tempat tak jadi. Kalau Allah hancurkan dengan gempa bumi pun setengah tempat aja. Setengah negeri tak ada gempa bumi. Kalau Allah jadikan taufan, di Amerika banyak taufan. InsyaAllah di Ipoh ni jarang ada taufan. Kalau Allah bagi gunung berapi, dekat Indonesia ni ada gunung berapi. InsyaAllah gunung Tahan, gunung Korbu ni tak ada kot. Setengah tempat. Pasal apa? Berkat doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Ustaz, hak penyakit sekarang ni merata satu dunia ni apa cerita pula? Semua orang kena kan? Sedangkan Nabi dah berdoa tak mau kena semua. Tidakkah ianya bercanggah dengan apa yang nak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itulah tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala dia bagi kepada kita yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Kalau Allah turunkan bala di satu-satu tempat, dia turunkan semua kena. Kalau gempa bumi, Tok Imam pun kena sekali. Kalau Allah turunkan tsunami, satu negeri hancur. Semayang ke, tak semayang ke, dia bagi semua. Tapi hak negeri hak tak ada tsunami, tak kena. Yang kena tu pun mati. Itu yang saya pergi ceramah di tempat tsunami di Indon. Mayat-mayat ni tanam satu tempat. Tanam semua. Nak mandi apa dah? Nak mandi mayat apa dah? Tukang mandi pun tak ada. Tukang mandi mayat pun mati sekali. Tapi tang Aceh saja yang kena tsunami, Jakarta tak kena. Yang kena di Malaysia ni Pulau Pinang, Kota Kuala Muda, Kedah, Ipoh tak kena. Gitulah. Jadi kalau Allah turunkan bala, katalah tsunami ni, budak kecil pun mati. Tok Imam pun mati.
ketua kampung mati, semua mati. Walaupun Allah turunkan balak tu sebab ada kemungkaran. Patutnya Ustaz, kemungkaran, bala tu hanya turun pada orang yang buat mungkar. Kenapa turun semua? Ini yang Allah bagi. Jaga-jaga, jangan biarkan maksiat berlaku. Kalau kamu biarkan, tak ada tindakan, Allah turunkan azab, semua kena. Puncanya juga kadang-kadang diamnya orang. Tak berani nak bersuara, tak berani nak ambil tindakan. Benda tu menyeronokkan orang, tepuk tangan pula. Hoye, hoye, dia seronok. Jadi bangga, mempermainkan Allah. Maka Allah turunkan bala. Yang kedua, Ustaz, kesian budak tu kecil pun kena bala Ustaz. Dia tak ada dosa Ustaz. Jangan kata Allah zalim. Allah tak pernah zalim. Ya, budak tadi pun lemah dalam tsunami. Ya, betul. Dia mati tak? Mati. Sekarang dia mati cukup umur ke tidak? Belum. Kalau gitu dia syurga. Ni yang baik ni, Tok Imam, dia Ustaz, dia nak pergi masjid, dia mati kena tsunami Ustaz. Dia baik Ustaz, tak pernah tinggal sembahyang. Kalau gitu dia baik. Allah hisap dia baik. Mati tetap mati. Semua orang mati. Tapi mati macam tu ialah membedakan di hari kiamat. Siapa yang mati baik, siapa yang mati tak baik. Di hari kiamat Allah balas mengikut amalan masing-masing. Sidang penonton yang saya hormati, di sini kita lihat beberapa perkara untuk tuan-tuan sama-sama berfikir, sama-sama mengkaji hikmah di setiap satu-satu benda yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Orang yang berfikir ialah orang yang mengkaji. Apa yang berlaku, dia kaji. Dia tengok. Itulah orang cerdik. Sebab itu ayat yang pertama diturunkan, Iqra. Iqra tu maknanya baca. Bukan baca buku. Bukan baca buku. Iqra ni makna dia luas. Okey. Kita selalu mendengar, membaca pemikiran. Kita kena baca juga pemikiran dia. Adakah kita tengok muka dia kita baca? Tak. Tuan-tuan tengok badminton. Pengulas sukan. Pengulas sukan. Dia kata apa? Lindan menghantar bola ke belakang. Lee Chong Wei gagal membaca hantaran Lindan. Lee Chong Wei gagal membaca hantaran Lindan. Adakah masa dia nak ambil bola Lindan tu, Lee Chong Wei baca ABC? Tak. Dia baca apa teknik. Cuba tuan tengok orang Cina. Kalau dia marah kita, dia kata apa? Lu taklah baca. You tak fikir, lu taklah baca. Baca di sini, Iqra ni tuan-tuan sangat luas. Dan membaca pemikiran, membaca situasi, membaca kondisi, membaca keadaan, dia ada 3 komponen. 3 alat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ayat yang ke Suratul Anfal, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Macam mana nak jadi orang yang berakal, yang disebut sebagai ulul albab? Dia bila dengar, bila dia tengok, dia kaji, dia tengok. Ini orang cerdik. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan ketika itu kamu mendengar. Alat untuk Iqra, alat untuk mengkaji, alat untuk berfikir. Nombor 1, telinga. Sebab itu manusia bila lahir ke dunia, Allah bagi telinga tu.
Cuba tengok baby kalau dia lahir. Baby kalau dia lahir ke dunia, Allah bagi apa? Allah bagi telinga lu mendengar. Wa ja'ala lakumus sam'a. Sebab tu budak-budak lahir dia tak nampak. Dia tak cakap. Dia dengar. Bila budak abang dia bising, dia jaga tidur. Pasal apa dia jaga? Dia terkejut. Pasal dia dengar. Sebab tu mak dia bercakap, dia dengar. Duduk dalam perut, dia dengar. Budak tu dalam perut mak dia baca Quran, dia dengar. Allah sebut dalam Quran, aku bagi dia dengar. Selepas dia dengar, Allah baru bagi mata 2-3 bulan. Lepas dia membesar, 2-3 bulan, sebulan 2, dia baru dia nampak. Sebelum tu dia tak nampak. Selepas dia nampak, baru Allah bagi yang ketiga, afidah, otak berfikir, hati berfikir. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mula-mula dapat telinga mendengar, kemudian dapat melihat, kemudian dapat berfikir. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripada Allah sedangkan kamu mendengar. Nak jadi orang cerdik, kena dengar. Allah bagi alat mendengar berapa? 2. Belah kanan satu, belah kiri satu. Nak jadi orang cerdik, jangan dengar sebelah. Belah kiri aku tak mahu, aku tak mahu. Tak mahu. Aku nak dengar yang ni. Kaji. Tak cerdik. Kita sebagai bapa kena dengar dua-dua belah pihak anak baru betul. Kita sebagai bos kena dengar dua-dua belah pihak baru betul. Kita sebagai kerajaan kena dengar dua-dua belah pihak baru betul. Jangan dua dengar sebelah. Sebab tu kalau kita jumpa doktor pun kena ambil second opinion. Dia tak boleh ambil just one only, tak boleh. Saya nak operate, saya kena tanya doktor lain. Saya tak boleh dengar satu belah. Doktor kata you kena operate, Datuk. Okey, tunggu jap. Saya nak tanya doktor lain pula. Kadang-kadang sampai third opinion. Nak buat apa benda pun kena dengar. Itu namanya orang cerdik. Macam saya mimpi, duk cerita, saya mimpi, saya dah tengok semua. Jangan tuan-tuan percaya saya ya. Kita tanya orang lain pula. Betul ke Ustaz mimpi lagu ni boleh percaya kan? Sebab tu Allah bagi kita 2 telinga supaya kita mendengar. Dalam dunia ni tuan-tuan, dia ada 2. Salah betul. Dia tak ada 3, tengah-tengah tak ada. Tinggi rendah. Mati hidup. 2. Susah senang. Kaya miskin. Cantik bodoh. Buruk baik. Mulia hina. Jahat baik. Bebas jajah. 2, dia tak ada 3. Kahwin cerai. Ni tak ada. Neraka syurga. Dosa pahala. Dia tak ada 3. Hang buat apa ni? Aku tak tahu. Hidup ke mati tak tahu. Nak kata mati ku hidup. Nak kata hidup ku mati. Bohong. Hang hidup. Hang boleh cakap. Sebab itu Allah cuma bagi kita 2 telinga. Hang dengar lah. Okey, aku nak dengar belah sini pula. Hang, apa pendapat hang? Okey, aku nak dengar belah kiri pula. Okey, hampa pula hujah hampa je benar. Barulah betul. Supaya kita dapat. Dan tuan-tuan kena faham, betul bukan maknanya mesti ramai. Orang hari ni, dia letak majoriti. Majoriti tu betul. Tak. Nabi Nuh, 80 orang je. Yang bantah Nabi Nuh beribu. Sekarang Nabi Nuh betul ke? Umat dia yang bantah tu betul. Nabi Nuh lah betul. Tapi Ustaz, kalau ikut pilihan raya, kalah Nabi Nuh. Majoriti mesti hak lawan dia. Itulah tinggalan penjajah.
Ketinggalan penjajah pada kita ialah, kalau betul sekalipun, kalau kalah, tetap kalah. Kami ikut majoriti. Dalam Islam, dia tak ikut majoriti. Dia ikut siapa betul. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kamu pada Allah. Dan termasuklah kamu dalam orang yang benar. Masuklah kamu dalam orang yang benar. Walaupun seorang. Tapi hari ni kita tengok ramai. Manusia sekarang dia suka ikut yang ramai. Beratur tepi jalan, beli cendol. Kenapa beratur makcik? Yang ramai, tu yang beratur. Sedap kat sedap dia kira apa dia beratur tu. Pasal apa? Ramai, panjang tengkuk ni. Ada lagi kat cendol tu, ada sedap tak sedap lain kira. Hak penting beratur ramai tu. Kita tuan-tuan, nak tengok betul tak betul, kita kena tengok bukan pada ramai sikit. Kita kena tengok siapa yang benar. Walaupun dia seorang, dia betul. Dia betul. Macam dalam keluarga kita ni. Dia seorang betul. Dia bercakap tu betul. Dia seorang. Walaupun semua kata, aku tak setuju, aku tak setuju. Dia betul. Ikut yang seorang. Tambah-tambah di akhir zaman, tuan-tuan, Nabi kata, ramai yang tak betul. Dan ramai yang mengikut yang tak betul. Sebab tu Nabi sebut di akhir zaman, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang sikit. Beruntunglah orang yang dipulaukan. Beruntunglah orang-orang yang tak ramai orang ikut dia. Zaman sekarang itulah dia. Sedang hadirin yang saya hormati. Itu alat nombor satu, alat mendengar. Nombor dua kata Allah, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang kafir dan munafik yang berkata kami dengar, sebenarnya mereka tidak mendengar. Al-Quran kita dengar, ceramah kita dengar, tapi tak mau. Aku tak mau dengar. Penyakit nombor satu sekarang ialah tak mau dengar. Cakaplah lagu mana pun tak mau dengar. Akhirnya jadi apa? Kata Allah, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Ini dia alat nombor 2, alat nombor 3. Apa dia? Dia sebut apa? Dia sebut sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi Allah ialah orang yang pekak lagi bisu dan orang yang tidak mau berfikir. Ini dia. Ini alat untuk iqra'. Alat untuk iqra' tu, bila dia jadi apa? Bila dia jadi pekak, dia tak dapat kebenaran. Bila dia jadi bisu, dia tak dapat dah kebenaran. Dia tak dapat dah. Dan bila otak dia tidak lagi berfikir, maka dia sudah tidak dapat kebenaran. Maka jadilah seperti mana yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak boleh berfikir. Walahun a'yun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi mereka tak mau mendengar. Mereka ada mata walahum. Mereka ada mata la yubsiruna biha. Mereka ada a'yun tapi mereka tak nak melihat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka jadilah mereka itu macam binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah kata manusia kalau tak guna 3 ni, dia jadi seburuk-buruk makhluk atas muka bumi. Surah apa? Al-Anfal ayat yang ke-22. Seburuk-buruk makhluk. Lebih buruk daripada lembu. Bayang kan? Padahal sebaik-baik makhluk. Ahsani taqwim. Dalam ayat lain, Allah tukar thumma radadnahu asfala safilin. Allah tukar jadi makhluk paling buruk. Pasal apa?
Pasal tak mau taat kepada Allah dan Rasul sebab tidak mau jadi bangsa yang ikhra', umat yang berfikir. Kita tengok pada hayawan dengan seronok bernafas. Cuba tengok pada binatang, seronok terbang bernafas. Tengok pada burung, seronok Allah jadikan. Boleh terbang merata. Manusia hari ni tak boleh terbang. Seronok hari ni, tuan-tuan, makhluk lain hidup dengan nyaman. Tapi hari ni kita bernafas dalam lumpur. Cuba fikir. Kita tengok seronok anak-anak burung, mak dia terbang buat balik makan pada anak-anak burung. Tidur bersama dengan anak-anak burung di sarang dia. Hari ni berapa ramai yang tak boleh jenguk. Yang tak boleh tengok mak bapak dia. Main duk cakap dalam Google Meet, StreamYard dia. Bukankah benda itu dah jadi huru-hara? Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita otak untuk berfikir. Biar betul ni. Biar betul kita. Allah jadikan manusia ni khalifah atas muka bumi. Allah kata apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata pada malaikat, aku nak jadikan khalifah, manusia khalifah. Nama dia apa? Nama dia Khalaifa fil ard. Manusia ni yang paling hebat di atas muka bumi. Gunung dia boleh runtuhkan, sungai dia boleh luruskan, bangunan dia boleh tegakkan, rumah dia boleh pindah, laut dia boleh tambak, binatang dia boleh kontrol. Itulah khalifah. Maksudnya tidak ada makhluk yang boleh challenge manusia. Tak. Gajah pun tak boleh challenge. Sebab dia khalifah. Khalifah maknanya tak ada orang yang kontrol dia. Yang boleh kontrol sesama manusia adalah manusia. Itu nama dia penjajahan. Sebab tu dia kontrol manusia. Jangan. Itu penjajahan. Tapi binatang tak boleh kontrol. Sebab binatang berada pada tahap yang bawah pada khalifah. Mana boleh binatang melarang kita melakukan sesuatu benda? Tak boleh kan? Tapi hari ini kadang-kadang kalau kita berfikir, binatang ini telah pun mengawal aku. Biar betul di mana ayat Al-Quran yang mengatakan manusia sebagai khalifah. Rimau pun tak boleh kontrol manusia. Kita boleh tangkap bola zoo. Diam rimau. Itu khalifah, tuan-tuan. Yang boleh kontrol manusia ialah manusia. Sebab tu dia wujudnya penjajahan, penghambaan, dia kontrol manusia. Jangan makan, tak makan. Jangan balik, tak balik dia. Jangan sekolah, tak sekolah dia. Jangan pakai baju, hamba tak boleh pakai baju. Duk pakai kain pelikat. Sebab itu Islam membebaskan manusia daripada penghambaan dan penjajahan. Kita adalah manusia yang sama tarak pasal nak jajah-jajah. Tetapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut akan ada golongan yang cuba menguasai manusia. Maka kalau manusia berfikir, adakah benda ini dibuat, dikaji, betul ataupun tidak, akan dapatlah jalan penyelesaian untuk masalah yang melanda kita. Contoh yang saya hormati, sebab itulah di dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sama sekali akan menyiksa mereka ketika kamu wahai Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar meminta ampun. Tuan-tuan nampak? Jangan cakap ini bala Allah.
Allah kata apa? Selagi mana ada orang yang beristighfar dan minta ampun di situ, Allah tak turun bala. Selagi mana ada orang yang mengikuti sunnah Nabi, Allah tak turun bala. Tak turun. Negara kita penuh dengan budak tahfiz, beratus ribu orang yang hafal Quran. Siang malam baca Quran, tidur baca Quran. Sebelum tidur baca, bangun tidur, Quran dulu. Punya banyaknya orang yang mengajak mengikut Nabi. Takkan Allah nak turunkan bala untuk memadamkan sinaran-sinaran ini? Melainkan ada manusia yang berusaha untuk memadamkannya. Gunakan otak untuk berfikir. Tapi sayang tuan-tuan, telinga ni tak mau dengar. Ini jangan dengar ni merapu ni. Itulah yang tadi saya sebut. Ada dua telinga tak nak dengar. Akhirnya kau menjadi lembu nanti kata Allah. Ulaika kal an'am. Kamu akan jadi lembu. Binatang ternak. Kamu akan ikut semata-mata. Sebab itu tuan-tuan, pada saat sekarang, bagaimana nak selesaikan? Tu dalam ayat tu Allah sebut 33. Surah Al-Anfal. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Dan Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Takkan mengazab. Wa anta fihim. Kalau kamu di dalam mereka. Maksudnya apa? Selagi mana kita mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Nabi, Allah tak turunkan azab pada engkau. Kau takkan jadi susah. Walaupun 1000 tangan nak menyusahkan engkau. Apa yang kita kena buat sekarang? Baliklah kepada Nabi. Ikutlah sunnah-sunnah Nabi. Ikutlah ajaran Nabi. Allah kata kamu tidak akan diazabkan. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, selama mana mereka minta ampun kepada Allah. Jadi tuan-tuan, saat sekarang ialah banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat, jadi orang baik sungguh. Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan jaga. Dalil cukup kuat. Surah Al-Anfal ayat 33. Maka dah sampai masanya untuk orang kembali kepada sunnah Nabi dan kembali bertaubat. Buang segala benda yang haram. Hentikan segala benda yang haram. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kesembuhan, kesihatan dan penjagaan daripada musuh kita. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Ilyas daripada kupasan ayat Quran daripada surah Al-Anfal ayat 25 ke ayat Al-An'am ayat 6 hingga kesimpulannya yang kita boleh ambil ialah kena amalkan daripada ayat Quran Al-Anfal ayat 33, kita kena amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga banyakkan bertaubat dan beristighfar. InsyaAllah Allah jaga kita. Ustaz, kita sekarang dah 10-4 minit. Izinkan kami minta sedikit masa Ustaz untuk buka 1-2 soalan Ustaz. Boleh ke? Silakan, insyaAllah. Okey. Siapa daripada kalangan keluarga dan yang ada ingin tujukan soalan? Boleh kenalkan diri dulu dan tanya soalan pada Ustaz.
Ada? Kalau tak ada, saya satu soalan Ustaz. Kita soalan pertama, satu nasihatlah daripada Ustaz. Apa kita perlu sampaikan kepada kawan-kawan dan juga ahli keluarga kita yang masih belum bersedia untuk mengambil vaksin ni Ustaz? Tuan-tuan yang saya hormati, ialah kadang-kadang benda yang nak dibuat itu perlu kepada pengkajian. Kita semua diberikan oleh Allah untuk berfikir. Tidak ada paksaan. Saya pernah cakap benda ini. Saya pernah cakap pada tempat yang menutup masjid. Tak boleh ke masjid sembahyang kalau tak ada 2 dos. Saya cakap pada orang besar, bukan pegawai besar masjid tu, pegawai besar, saya kata sekarang ni ramai lagi yang belum ambil vaksin. Tapi dah ramai juga yang cukup 2 dos. Jadi kalau boleh, wajibkan yang mana dah ambil 2 dos, wajibkan sembahyang berjemaah di masjid. Jadi pegawai ni kata pada saya, mana boleh wajibkan Ustaz? Itu kalau kita tak boleh wajibkan orang pergi jemaah di masjid, kita tak boleh. Saya jawab, kalau Tuan tak boleh wajibkan orang pergi sembahyang di masjid, mana boleh Tuan wajibkan orang nak ambil vaksin? Betul. Itu jawapan saya. Mana undang-undangnya? Kalau Tuan kata tak boleh wajibkan orang yang dah ambil vaksin sempurna 2 dos, wajib sembahyang, jaga masjid. Tak boleh Ustaz, itu hak dia orang. Habis tu apa hak Tuan pula nak cucuk paksa orang? Dia jaga badan dia. Bukan semua orang boleh ambil vaksin. Bukan semua orang boleh ambil. Ada orang yang pakai bateri, pacemaker, yang setiap hari dia makan ubat cair darah. Dia kencing manis, dia jantung. Risiko yang besar untuk dia. Tahap antibody tak sama. Sebab itu bagi saya hormat yang mana nak ambil silakan. Yang mana tak ambil disebabkan ada sebab-sebab kesihatan dan sebagainya. Kita kena hormat. Cuba mak kita sakit, kita suruh dia ambil. Sedangkan bukan semua vaksin sesuai untuk semua antibody manusia. Saya kencing manis stage 2. Saya tak boleh makan ubat kencing manis stage 4. Walaupun penyakit saya diabetes. Saya stage 2. Maka saya kena makan ubat yang sesuai dengan penyakit saya. Tapi dalam bentuk vaksin, dia overall, you sakit ke tak sakit, dia sama. Yang tu yang perlu dikaji balik. Berkali-kali saya cakap. Ada yang bukan dia anti vaksin. Dia tak sesuai dengan keadaan dia. Jadi itu. Jadi bagi saya, kita hormat. Okay, awak tak nak ambil, itu hak awak. Awak ambil, itu hak awak. Kalau masing-masing ada penghormatan dan ada pemahaman atas masing-masing, insya-Allah hidup kita tenteram. Sekarang ini orang dah tak tanya dah benda-benda lain. Engkau dah sembahyang? Engkau dah qada sembahyang? Tak. Engkau dah vaksin? Seolah-olah dia jadi rukun dah. Sedangkan menanya sembahyang itu lagi afdal daripada menanya benda-benda itu. Ya, betul. Okey? Allahu'alam. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Okey, mungkin Okey, kita Cikgu Anwar, ambil macam tak setuju, Cikgu last Anwar. question. Pakcik Noah, mungkin daripada Gelung Pupuyu nak bertanya? Ya. Tak ada, nak cakap sikit. Silakan. Ya, apa ni? Ya, terima kasih Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Kazim. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana share ilmu hari ni. Sebenarnya Datuk, Ya. Datuk Almana adik saya. Oh gitu. Subhanallah. Dia duduk Kajang. Saya pindah ke Botol ni sebab mem orang Botol. Itu yang dari Botol tu. Oh gitu. Kita pernah jumpa di SK Tower dulu Datuk kan? Betul. Yang baru ni yang rakaman RTM tu.
baru ni di Masjid Gunung Puyuh. Tiba-tibanya lah Ustaz kerana dapat apa? Share ilmu dengan kami. Biasanya kami berada di rumah Datuk Azman, beradik-beradik ada makan semua tu. Tapi kali ni tak dapat sebab PKP ni. InsyaAllah akan datang kita jumpa face to face Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Saya doakan Datuk panjang umur, rezeki dan terus berdakwah pada kaum muslimin sebab di seluruh Malaysia ni Datuk ya. Ya, insyaAllah. Jumpa lagi ya. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji ni dengan saya ni bukannya baru. Cik Hafiz lama sangat dengan dia ni. Daripada beliau bertugas lagi sampai dah pencen ni masih kawan lagi. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Pak Cik Noor. Okey, Ustaz mungkin last satu soalan ya Ustaz. Ya. Ada ahli keluarga nak bertanya? Ada daripada Pak Cik Ahmad? Tak ada. Saya wrap up je lah sekali lagi. Tutup. Okey. Okey. Okey, kalau macam tu Ustaz, satu soalan lagi. Adakah wabak COVID ni sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat Ustaz? Ya, setiap satu benda yang berlaku dia tak jadi begitu saja. Setiap benda yang berlaku tu ada sebab, ada penyebab. Dia bukan saja-saja berlaku. Daun yang gugur tu pun ada sebab. Jadi bila kita kaji, saya tak nak kata COVID-19 itu tanda-tanda kiamat. Tapi yang saya nak cakap ialah kesan daripada dia. Kesan daripada dia. Okey, apa kesan dia? Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid hebat tapi hidayah dah tak ada. Itu hadis tentang kiamat. Okey, hadis tentang kiamat. Yang kedua kata dia, yatabahan nas fil masajid. Masjid tu orang bangga, besar gagah. Tapi orang hanya lalu dalam dia. Sebagai laluan saja. Orang tidak lagi semayang. Hari ni jadi sungguh. Orang datang ramai-ramai, balik. Kumpul ramai-ramai, balik. Semayang tak boleh. Jadi kesan daripada itu, dia ada. Kemudian kita nampak kesan-kesan yang berlaku. La tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikut jejak langkah orang-orang yang sebelum daripada kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut. Nabi sebut itu tanda kiamat. Iaitu umat Islam akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasara. Itu tanda kiamat dan hari ini dia ikut sungguh. Bila kita sebut tentang sunnah Nabi, orang tak mau ikut. Saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, zaman sekarang kita tak boleh ikut dah ajaran Nabi, kita tak boleh ikut. Kita balik, kita sekarang dah moden Ustaz. Ini sedang berlaku sekarang ini. Orang sudah mula tidak mempercayai Rasulullah dan mempercayai benda-benda yang disebutkan tadi. Kemudian akan banyak berlaku kematian mengejut. Tanda kiamat ialah kematian mengejut. Dan hari ini kita buka Facebook, setiap hari kematian. Dan kematian tak ada tanda. Tiba-tiba aja zak mati. Sakit sikit mati. Dan hari ini jadi sungguh. Kemudian Nabi sebut di akhir zaman sebelum kiamat akan berlaku al-harj. Maka sahabat bertanya, "Wa mal harj ya Rasulullah?" Al-qatlu. Akan berlaku al-harju. Apa dia al-harju ya Rasulullah? Kematian, pembunuhan akan berlaku. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesan-kesan itu banyak berlakunya tanda-tanda kiamat. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada COVID ini supaya kita sebutkan tadi, balik engkau kepada Allah. Jadi engkau orang yang bertaubat. Jadi engkau orang yang baik. Ada orang kata ini Dajjal nak sampailah, Imam Mahdi lah. Benda tu kalau kita tunggu ke tak tunggu ke, Imam Mahdi akan datang, Dajjal pun akan datang, Nabi Isa pun akan turun.
Tetapi apa persiapan kita untuk diri kita? Tambahkan iman dan amal. Jangan duk tubuh kumpulan panji sana, hitam sini hitam sini, nak bawa geng duk tu. Tak payah. Kau buat kerja macam biasa. Tapi kuatkan iman engkau. Kerana Dajjal tidak boleh merosakkan orang-orang yang beriman. Dajjal tidak boleh merosakkan orang yang kuat iman dia. Hanya orang yang lemah iman dia, dia akan mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan dia. Dan tertipu dengan tipu daya Dajjal. Jadi saya nak sebut tuan-tuan satu saja. Saya tak naklah sebut COVID ini tanda-tanda kiamat ke apa. Ke mana ada Nabi sebut tanda-tanda kiamat COVID datang? Yang disebutkan ialah banyaknya yang tadi yang saya sebut, kematian mengejut, banyaknya berlaku orang dah tak kenal Quran, orang dah tak kenal masjid, orang dah tak ada lagi hormat orang tua. Itu yang kesan yang berlaku daripada apa yang terjadi sekarang. Dia menjurus ke arah tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Baiklah, sebelum kita ke acara seterusnya, iaitu ucapan penutup daripada Datuk Nur Azman. Kami ingin memohon Ustaz untuk bacakan doa selamat ringkas pada semua birthday bulan September ni. Bulan September ni Alif dan Opah Pasya dan umumnya kepada semua keluarga besar Mohta dan juga semua yang hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar muntaqib. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah keselamatan kepada tubuh badan kami ya Allah. Keselamatan kepada ahli keluarga kami ya Allah. Keselamatan kepada keluarga besar kami ya Rahman. Peliharalah kami daripada segala musibah, wabak dan bencana ya Allah. Peliharalah kami daripada segala kejahatan makhluk yang iri hati, yang dengki dan khianat kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah keselamatan daripada dijatuhkan perkara fitnah ke atas kami ya Rahman. Kami bermohon padamu ya Allah keselamatan kepada harta benda kami, keselamatan kepada anak cucu kami ya Allah, keselamatan tubuh badan kepada keluarga kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah keselamatan kepada akidah kami, kepada iman kami. Peliharalah akidah dan iman kami daripada dirosakkan dengan pelbagai pahaman yang hari ini datang menyerang pada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu keselamatan daripada sifat bakhil, daripada penyakit yang menakutkan, daripada kematian yang buruk, daripada fitnah Dajjal ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah keselamatan. Mudah-mudahan dipeliharakan keluarga kami daripada melakukan sebarang perkara yang membentuk syirik, yang melakukan khurafat dan bid'ah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah amalan kami, terimalah amalan kami. Mudah-mudahan menjadi bekalan yang dibawa yang membantu kami di sana nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya saya ingin menjemput Pak Cik Aman untuk menyampaikan sepatah dua kata penutup. Assalamualaikum. Terima kasih Hafiz. Bagi pihak seluruh keluarga Datuk Ustaz Kazim, saya mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustaz. Terima kasih. Supaya Datuk masih lagi diberi afiat, kesihatan dan terus berdakwah, dan insya-Allah PKP dah habis, kita siap InsyaAllah. Doa. Saya siap kambing untuk Ustaz insya-Allah. Terima kasih tu. Terima kasih. Yang bergelum puyuh insya-Allah dengan Ustaz. InsyaAllah tu. Boleh tu. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Pak Cik Aman. So untuk menutup majlis, ingin saya ingatkan lagi kata-kata nasihat daripada Ustaz saya, gunakan telinga betul-betul, ya. Apabila mendengar kebaikan tu maka kita ingatilah, okey, apa yang kita hadir majlis malam ni, dengar, kita ingati, dan bila mendengar keburukan maka kita lupakan. Dengan itu saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Amin, Pak Cik Aman. Ustaz, kita nak group foto sekejap boleh Ustaz? Boleh. Minta group foto. Tadi sebenarnya ada permintaan untuk mendendangkan. Besok, okey. Besok pukul 9.30. Ada pukul 9.30 pagi. InsyaAllah. Baik. Saya ramai sangat yang minta saya buat satu hari untuk melayan lagu je. Besok insyaAllah. 7 lagu Ustaz. Ada 7 lagu besok pukul 9.30 pagi insyaAllah. Okey, baik. So mari kita kita buat thumbs up ke? Ada minta Siapa yang on camera, siapa yang available, mari kita on camera dan simpan kenangan dengan Ustaz. So kita dah buat posing thumbs up, menandakan kita punya usrah tadi sangat-sangat best. Okay. Standby. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali ya. 1, 2. Okay Abang Hafiz. Thank you Ustaz. Syukran. Okey, terima kasih banyak lagi Ustaz. Saya tutup dengan dari Manjui ke Bota Kiri sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Siapa tu? Siapa Alif tu? Okay. Sama-sama kita terima kasih semua yang hadir, yang jauh, yang dekat, daripada luar negara, dalam negara. Terima kasih. Pada siapa